العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت السهلا. ربي يسر ولا تعسر وأتمم بالخير. أما بعد. Hadis yang ke-10 An Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Thalathatun lahum ajrani rajulun min ahli al-kitabi amana bi nabiyhi wa amana bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wal 'abdu mamluku wal 'abdul mamluku idza adda haqqallahi wa haqqa mawalihi wa rajulun kanat 'indahu amatun fa'addabaha fa ahsana ta'dibiha wa 'allamaha fa ahsana ta'limaha thumma a'taqaha fa tazawwajaha falahu ajrani. Daripada Abu Musa Asy'ari radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 golongan diberi kepada mereka 2 pahala. Seorang ahli kitab yang beriman dengan nabinya dan beriman dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, hamba yang dimiliki bila dia menunaikan hak Allah dan hak tuannya. Dan yang ketiga, seorang yang mempunyai hamba perempuan, kemudian dia mendidiknya dengan baik dan mengajarnya dengan baik. Kemudian dia merdekakan, lalu dia mengahwininya, maka ia mendapat 2 pahala. Jadi dalam hadis yang kita bacakan tadi 3 golongan manusia. Dia akan mendapat 2 ganjaran pahala di sisi Allah Ta'ala. Yang pertama sekali dikata rajulun min ahlil kitab. Maknanya rajulun maknanya asalnya lelaki, maknanya termasuk perempuan. Ahlil kitab iaitu golongan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala Alkitab. Yang dimaksudkan Alkitab di sini iaitu Yahudi dan juga Nasrani. Jadi dia beriman, pertamanya dia beriman kepada nabi dia sendiri. Sebab itu kewajipan, tanggungjawab, kemestian kepada dia kena beriman kepada nabi dia. Yang keduanya, dia beriman juga. Ini ahli kitab yang ada setelah dibangkitkan Nabi Muhammad SAW. Ahli kitab yang wujud setelah kebangkitan Nabi Muhammad. Lalu apabila dia beriman kepada Nabi dia, bila datangnya Nabi Muhammad SAW membawa risalah agama Islam ini, lalu dia percaya juga. Dia tidak menolak, tidak meninggalkan, tidak menafikan Nabi Muhammad SAW salah seorang daripada Rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana orang Islam dianjurkan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan sahaja beriman kepada Nabi Muhammad, bahkan nabi-nabi yang terdahulu. La nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Kami tidak membezakan di antara nabi-nabi. Kerana sebahagian besar daripada Yahudi ini dia beriman kepada nabi dia je, iaitu Nabi Musa. Nasrani kepada Nabi Isa. Nabi Muhammad dia tak beriman. Jadi golongan Yahudi yang berada setelah Nabi Muhammad SAW diutuskan, Nabi Muhammad pun dia boleh terima. Bukan sahaja dia terima Nabi Muhammad SAW, bahkan syariat yang didatangkan ataupun dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, dia turut kena amalkan. Dan ajaran Nabi yang terdahulu seperti Nabi Isa dan Nabi Musa ini perlu ditinggalkan. Perlu ditinggalkan. Sebab bila datangnya ayat Quran, bila diturunkan Quran oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW ini, segala hukum syariat yang terdahulu
yang dibawa oleh nabi-nabi yang terdahulu semuanya terbatal. Allah Subhanahu wa taala turun ayat Quran, ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang beriman, masuklah kamu kepada ajaran Islam ni keseluruhannya, jangan kamu mengikut jejak langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh kamu yang terang. Dalam ajaran Islam dia suruh terima semua. Jangan ambil sebahagian, tolak sebahagian. Kalau tidak, jadi macam ahli kitab. Kalau ada di kalangan orang Islam, sebahagian daripada Quran diamalkan, diterima, dan sebahagian yang lain ditolak. Dia tak terima semua, tak beramal semua. Lalu tindakan dia, perbuatan dia sebagaimana ahlul kitab yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Adakah kamu beriman sebahagian daripada Alkitab dan kamu tolak sebahagian yang lain? Jadi orang Islam ni dia suruh terima semua. Jadi kembali kepada apa yang kita sebutkan tadi, dia beriman kepada Nabi yang terdahulu, iaitu Ahlul Kitab ni, Yahudi dan Nasrani, ataupun Yahudi ataupun Nasrani. Dan bila dia wujud setelah Nabi Muhammad SAW itu diutuskan di atas muka bumi, dia kena boleh terima ajaran syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dan syariat yang diamalkan sebelum ini daripada syariat yang terdahulu dikena tinggalkan. Jadi suatu perkara yang sangat sukar, sangat payah bagi seseorang bila dia beramal dengan sesuatu amalan, berpegang dengan sesuatu pegangan. Bila seseorang itu beramal, berpegang dengan sesuatu amalan yang telah menjadi darah daging, yang telah menjadi i'tiqad, yang telah menjadi sebatian dalam diri mereka, senang ke susah nak tinggal tu? Dah jadi darah daging, dia beramal dengan ajaran yang terdahulu, ajaran Nabi Musa, Nabi Isa. Tiba-tiba bila bertemu dengan ajaran Nabi Muhammad, dia nak kena tinggal. Sebab itu disebut di dalam hadis ini dia dapat 2 ganjaran pahala yang besar. Yang pertama kerana beriman kepada Nabi yang terdahulu. Yang keduanya dia boleh terima ajaran Nabi Muhammad ini. Ini suatu benda yang sangat sukar, sangat susah. Macam ada amalan-amalan yang tertentu, perbuatan-perbuatan yang tertentu yang dilakukan oleh orang awam. Tiba-tiba dia dengar hadis Nabi, dengar ayat Quran, benda ni tak boleh, benda ni tak sunnah. Benda tu dah jadi sebatian dalam diri dia. Senang ke dia nak tinggal? Susah. Begitu juga orang yang masuk kepada kumpulan-kumpulan tertentu, tarekat-tarekat yang tertentu. Bila kita terang benda ni salah, benda ni bercanggah dengan Quran hadis ni, tak ada asalnya, tak ada sumbernya, tak ada rojokannya, tak ada ambilannya. Kamu beramal ambil hadis di mana? Dia tak boleh terima. Sampai ke sudah, sampai ke mati dia tak boleh terima. Dipegang. Walaupun ajaran itu, ada ajaran-ajaran yang telah diisytiharkan ataupun difatwakan secara terang-terang, benda itu bercanggah dengan Islam. Sebagai satu contoh, Al-Arqam difatwakan haram. Dia tubuh rufaqa, diharamkan. Tubuh pula global ikhwan, diharamkan. Dia letak nama lain pula, tak mati-mati. Walaupun sebahagian pemimpin dia telah meninggal dunia, tetapi pengikut dia masih berpegang kepada ajaran lama. Begitu juga Ayah Pin, lagi teruklah pada arkamnya, difatwakan dan pernah ditangkap, dipenjarakan beberapa lama, dikeluarkan setelah dibebaskan, masih meneruskan ajaran dia. Begitu juga ajaran yang sesat selain daripada apa yang kita sebutkan tadi. Sebab apa? Telah menjadi sebatian. Itu ajaran yang tidak ada mengena dengan agama samawi, agama yang datang daripada Allah Ta'ala, daripada langit. Macam kita Ayah Pin, Arkam, kumpulan tarikat, kumpulan tasawuf yang tertentu ini, bukan satu ajaran agama datang daripada Allah yang diturunkan kepada mana-mana Nabi. Itu pun dia pegang kukuh, pegang dengan kemah, tak boleh berganjak, tak boleh berubah. Apatah lagi Yahudi dan Nasrani memang agama samawi, diturunkan kepada Nabi Musa, Nabi Isa. Tetapi mereka boleh tinggalkan oleh kerana ajaran itu telah dimangsuhkan.
dibatalkan oleh Allah Ta'ala. Yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa yad'u anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim. Ajaran Nabi Muhammad ini menolak perkara-perkara yang menjadi sukar, kepayahan yang ada kepada syariat yang terdahulu, ditinggalkan. Tiba-tiba ada di kalangan orang Yahudi dan Nasrani ini yang disebut sebagai Ahlul Kitab, dia boleh terima Nabi Muhammad. Itu bukan satu benda yang mudah. Macam saya sebutkan tadi, orang yang dah amalan dah jadi sebatian dalam diri dia, dah jadi darah daging, senang ke dia nak tinggal? Senang ke payah? Lahir-lahir kita lahir-lahir atas dunia ni orang buat kenduri arwah Bila mati malam tu buat kenduri. Hak jadi makmum pengikut ni rasa dia boleh tinggal, hak jadi kepala tu. Bila dia jadi kepala buat kenduri arwah ni, kepala ataupun khalifah tu kalau ada kepala kambing ke, kepala lembu ke, tuan rumah angkat kat dia, dia tak bagi kat orang lain. Sebagai penghormatan bagi dia yang pandai baca doa arwah ni. Waktu balik pula dia bekalkan lagi makanan-makanan tu kepada yang kepala ataupun khalifah tu. Salam pula ada RM30. Kalau sehari tiga kematian berlaku ataupun tiap-tiap minggu berlaku kematian, dia senang ke dia nak tinggal benda ni? Dah jadi sebatian, susah nak tinggal. Sebab itu dalam hadis ini, benda yang jadi sebatian, iaitu yang merupakan pegangan siapa tadi? Yahudi dan Nasrani, maka tiba-tiba dia boleh terima juga Nabi Muhammad SAW, walaupun menjadi perkara yang susah dan payah. Sebab itu dikurniakan kepada mereka 2 ganjaran pahala. Golongan yang kedua, iaitu hamba. Hamba ni dia telah menunaikan hak kewajipan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan hak kepada Tuhan dia. Masa ada sistem perhambaan dulu, jadi di zaman Nabi SAW ada hamba. Lalu hamba ni dia taat kepada Allah Ta'ala, taat kepada Rasul. Yang keduanya dia taat kepada ketua dia. Menjadi suatu tanggungjawab, menjadi suatu kewajipan dia taat kepada Tuhan dia. Dia juga dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan 2 pahala. Yang pertamanya nak mentaati Allah Subhanahu Wa Taala dan juga nak mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini suatu benda yang sukar juga, benda yang payah. Kadang-kadang dia boleh taat kepada Allah Taala, tetapi kepada Tuhan dia tak boleh taat. Kadang-kadang orang boleh taat kepada Tuhan sebab Tuhan duk bagi gaji kepada dia, bagi makan minum dia, jaga kebajikan dia, bagi tempat tinggal kepada dia, dia boleh taat kepada Tuhan dia. Tetapi kewajipan terhadap Allah, ibadah dia, sembahyang, puasa dia, kadang-kadang dia tak boleh buat. Sebab dia nampak nikmat yang dia perolehi secara zahir, iaitu Tuhan dia bagi makan kepada dia, bagi perlindungan kepada dia. Allah Ta'ala dia tak nampak. Dia tak boleh buat dua-dua. Kadang-kadang dia taat kepada Tuhan dia sahaja, Allah Ta'ala dia tak taat. Kadang-kadang taat Allah Ta'ala sahaja, dia tidak dapat menyempurnakan ketaatan dia kepada Tuhan dia. Tetapi ada hamba-hamba yang tertentu ini dia boleh buat. Maka Allah Subhanahu Wa Taala membagi 2 ganjaran pahala kepada dia. Golongan yang ketiga, wa rajulun kanat 'indahu amatun. Dia sebut, walaupun sebut dalam hadis ni rajulun. Rajulun ini maknanya seorang lelaki. Maka termasuk juga kaum wanita. Kecuali ada qarinah, ada alasan yang tertentu, lelaki-lelaki sahaja. Tetapi dalam bab ini termasuk kaum perempuan. Maknanya mana-mana orang yang ada hamba, lalu fa'addabaha fa'ahsana ta'dibiha, dia mengadabkan, mengajar adab kepada hamba dia. Hamba ni bukan senang juga. Jenis hamba, perangai hamba, bukan perangai orang merdeka. Kadang-kadang keras, kadang-kadang sukar untuk dididik, payah untuk diasuh. Tapi dia ajar tu dengan ajaran sebaik-baik ajaran, sebaik-baik adab. Ajar boleh, dengan cara kekerasan pun boleh. Bil anfin wa darbin, ulama sebut boleh. Ramai juga orang boleh didik hamba dia, tetapi dengan kekerasan dan dengan pukulan. Tak betul dia rotan, tak betul dia tengking. Tetapi manusia ini dia tak dididik hamba dia, fa'addabaha wa ahsani ta'dibiha. Fa'ahsana ta'dibiha. Fa'addabaha fa'ahsana ta'dibiha. Dia ajar tu dengan penuh beradab. Salah dia tak bagi penampar, salah dia tak tengking. Dia ajar dengan akhlak yang baik.
Dia didik dengan budi pekerti yang baik, sehingga hamba dia ni jadi baik. Ada juga jenis hamba yang jenis taat, jenis patuh, tetapi dia bagi penampar dululah. Dia dengan kekerasan, dia teking, dia marah, dia maki. Ini hamba, aku orang merdeka, aku tuan kamu. Dia boleh buat macam tu. Tetapi ini sebagai seorang tuan tak, dia tak buat macam tu. Dia didik dengan penuh kebijaksanaan, dengan penuh adab. Yang kedua, Nabi kata wa'allamaha fa ahsana ta'limiha. Okey. Kita baca dengan baris atas tadi. Dia jadi maf'ulun bih. Fa addabaha fa ahsana ta'dibaha. Dia mengelokkan akan didikkan dia. Fa ahsana fa addabaha fa ahsana ta'dibaha. Ba tu baris atas. Wa 'allamaha fa ahsana ta'limaha. Dia baca baris atas juga maf'ulun bih. Yang keduanya tadi dia adab. Dia bagi didikan supaya hamba dia ni beradab, mempunyai akhlak yang baik, budi pekerti yang baik. Kemudiannya wa 'allamaha. Dia ajar. 'Allama ni maknanya bukan alama. Dia 'allama. 'Allama ini dipanggil bina li takfir. Ta'allam tu mas'alatan ba'da mas'alatin. Lepas satu dia ajar. Lepas satu dia ajar. Maknanya banyak ilmu yang dia bagi kepada hamba dia. Dia memperelokkan pengajarannya. Dalam dia mengajar pula, dia mengajar dengan penuh kebijaksanaan, dengan cara yang baik, bukan dengan kekerasan. Setelah dia diajar dengan adab dan dibagi ilmu, summa ataqaha. Kemudian pula dia merdekakan hamba dia. Bukan senang juga nak memerdekakan hamba ni, sebab hamba ini, seseorang jadi hamba kerana dibeli. Sebab tu dia ada dalam fiqh, hamba mudabbar, mukatab, hamba mub'ab. 3 perkara tu kan. Apa-apa hamba lah, sama ada hamba mudabbar ke, mukatab ke, ataupun mub'ab ke, semua nak ambil 3 hamba ni mesti dengan jalan belian. Mesti kena beli. Biasanya seseorang tuan, dia nak lepaskan hamba dia, dia kena jual balik. Dia beli berapa harga? 1,000. Orang nak boleh beli harga 1,000. Tetapi ada golongan tertentu ini, dia bebaskan begitu sahaja, tanpa dikenakan sebarang bayaran. Bila bebas, hamba dia ini tidak terikat lagi dengan mana-mana orang. Iaitu besarnya pahala tu. Sebab Rubai bin Amir kata, innallaha qad ba'athana linukhrija man syaa min ibadatil ibad ila ibadatillah wa min dhaiqid dunya ila wasa'atil akhirah wa min jawril adyan ila adlil Islam. Kami adalah satu golongan kumpulan manusia yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami ini dikeluarkan, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membebaskan manusia daripada menjadi hamba sesama manusia. Min ibadatil ibad ila ibadatillah. Mula-mula orang ni jadi hamba, dia kena bekerja dengan tuan dia. Pagi, petang, siang, malam, sampai letih, berpeluh macam mana pun, sukar, payah pun, kena berkhidmat kepada tuan dia. Tiba-tiba dibebaskan, dia tak jadi hamba kepada mana-mana orang, dia hanya menjadi hamba Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku mencipta jin dan manusia melainkan untuk jadi hamba aku. Sebab itu Islam menghapuskan sistem perhambaan. Tak nak bagi manusia ini dia jadi hamba kepada mana-mana orang, mana-mana pihak, mana-mana individu. Tak boleh. Dia kena hanya jadi hamba Allah Taala. Bila dia dimerdekakan, dia rasa seronok tak seronok? Macam orang kena tahanan dalam penjara, tiba-tiba dibebaskan. Seronok tak seronok? Dia bebas. Hamba pun rasa macam tu, dia boleh hidup sendiri. Tanpa kongkongan, tanpa peraturan yang diletakkan oleh orang. Maka pahala dia cukup besar. Setelah dia merdekakan, fatazawwajaha. Lalu dia kahwin pula dengan hamba tadi. Sebab apa kahwin dengan hamba ni dapat pahala besar? Sepatutnya tuan dia orang yang merdeka. Dia kena kahwin sesama orang merdeka.
Sebab dia ada dalam babul mukafaah. Bab mukafaah ini maknanya dipanggil apa? Serasian, kufu. Hamba kena dengan hamba. Darjat di sisi Allah Ta'ala kita ni sebenarnya sama aja. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min zakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Bangsa-bangsa berpuak-puak lelaki perempuan ni di sudut Allah Ta'ala sama. Tetapi yang mana yang paling mulia, siapa yang paling tinggi darjat dia adalah orang yang paling takut kepada Allah Ta'ala. Itu darjat di sisi Allah. Adapun darjat di sisi manusia, dia ada perkiraan di sudut keserasian. Sebab itu dia ada dalam fiqh, kitab fiqh menyebut bila nak berkahwin ni dia cari kufu. Keserasian. Takut bila dah kahwin jadi tak ada serasi, berlaku perselisihan, pertelingkahan, perceraian di dalam rumah tangga. Tak ada serasi. Ulama bahas kedudukan orang ni macam mana, jawatan dia, kedudukan dia. Dia ni hamba ke? Dia ni orang merdeka ke? Dia ni keturunan raja-raja ke? Dengan rakyat biasa, tidak begitu sesuai. Di sudut hukum fiqh sah, asalkan tidak berlainan agama. Kalau berlainan agama tak boleh lah. Kecuali ahlul kitab kan? Kecuali ahlul kitab. Jadi sah-sah, tetapi serasi itu tak ada. Tidak ada keserasian ataupun persamaan. Sebab itu Allah Ta'ala ni dia tak rasi kepada siapa pun. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah Ta'ala tak kufu, tak sama dengan sesiapa pun. Okey. Jadi tiba-tiba setelah dia merdekakan hamba dia, dia kahwin pula dengan hamba dia. Mungkin umum masyarakat melihat ini suatu keaiban. Dia berkahwin dengan golongan yang taraf rendah daripada dia. Dia tuan, kahwin dengan hamba. Tapi atas dasar dia nak didik hamba dia, dia kahwin juga. Itu satu pengorbanan yang besar. Pengorbanan di sudut perasaan. Pengorbanan di sudut perasaan. Orang nak kata apa pun dia tak kira. Tetapi agama suruh dia macam tu. Dan ini akan menjadi buah mulut orang. Tuan berkahwin dengan hamba dia. Ataupun orang akan kata, tengok, dia ajar tu saja-saja dia nak ambil kesempatan tu. Dia ajar, dia bagi ilmu, bagi didikan. Maknanya ada udang di sebalik mi tu. Ada maksud dia. Sebab tu dia ajar. Rupa-rupanya dia nak kahwin dengan perempuan ni. Akan jadi buah mulut orang tak tu? Akan jadi buah mulut orang. Tetapi dia kahwin kerana apa? Kerana dia nak meneruskan didikan tarbiyah dia kepada hamba dia tadi. Lalu tiga golongan ini disebut oleh Nabi SAW golongan yang memperolehi dua pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam mentafsirkan tentang ahli kitab yang beriman kepada Nabi ini, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyebut alladzina atainahumul kitaba min qablihi hum bihi yu'minun. Orang-orang yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada mereka Alkitab. Orang-orang yang dimaksudkan di sini, golongan yang dimaksudkan di sini adalah Yahudi dan Nasrani. Mereka beriman, hum bihi yu'minun. Wa idza yutla 'alaihim qalu amanna bihi annahu al-haqqu min rabbina inna kunna min qablihi muslimin. Sebelum ni pun kami terima dah Nabi dulu. Hak Nabi Muhammad pun kami boleh terima. Ulaika yu'tauna ajrahum marrataini. Mereka itulah yang diberi dua ganjaran pahala. Bima sabaru, dengan apa yang mereka sabarkan. Sabarlah. Geng-geng mereka akan petikai, kamu boleh terima Nabi Muhammad? Boleh terima Muhammad ni sedangkan Nabi kita? Kalau Yahudinya, Nabi kisah Nabi Musa. Nasraninya, Nabi kita Nabi Isa, kamu boleh terima dia? Sebab Yahudi dan Nasrani ini, mereka tak puas hati dengan Nabi dan juga pengikut-pengikut Nabi Muhammad SAW. Hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haq. Kerana ada perasaan hasad, dengki, tak puas hati kepada Nabi Muhammad. Sebab apa tak puas hati kepada Nabi Muhammad? Demo duk ingat, duk tunggu Nabi akhir zaman ini, kok daripada bangsa demo juga. Kalangan Yahudi Nasrani. Tetapi Allah Ta'ala lantik daripada Arab Quraisy. Tak kena mengena.
tak kena mengena langsung dengan kaum mereka, kumpulan mereka, bangsa mereka. Oleh kerana dendam dan marah, mereka benci kepada Nabi Muhammad, sehingga kepada pengikut-pengikut Nabi Muhammad kita sendiri pun dibenci oleh Yahudi dan Nasrani. Jadinya ada segelintir daripada kalangan mereka memeluk agama Islam, terima Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi akhir zaman. Hadis yang ke-11. An Ibn Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata fa iza fa'alu dhalika 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah illa anna musliman lam yazkur illa bihaqqil Islami. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintahkan supaya memerangi manusia sehingga mereka bersaksi bahawa tiada Tuhan selain daripada Allah dan Nabi Muhammad adalah pesuruh Allah, mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat. Bila mereka melakukan perkara-perkara tersebut, bermakna mereka telah memelihara dariku darah-darah dan harta benda mereka, kecuali dengan hak Islam, dan perhitungan mereka sebenar terserah kepada Allah. Cuma Muslim maknanya Imam Muslim, tidak menyebutkan kecuali dengan hak Islam. Dalam hadis ini, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, iaitu anak Sayyidina Umar, dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan supaya. Uqatilan nas ni apa makna? Membunuh ataupun memerangi. Kita nak terjemah macam mana tu? Uqatilan nas, umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan membunuhkan, memerangi. Dia dengan makna memerangi. Kalau qatala yaqtulu qatlan, maknanya membunuh. Nabi diperintahkan maknanya memerangi. Bila memerangi, bila berperang, dia dalam berbagai-bagai bentuk. Sebagaimana Abu Bakar radhiyallahu an memerangi orang yang meninggalkan bayaran zakat. Abu Bakar ini dia mengisytiharkan perang. Oleh kerana itu, sebahagian ulama kata dia tidak bunuh, dia bagi perang, dia bagi tekanan kepada orang yang tidak membayar zakat. Walaupun dia kata orang yang tak bayar zakat di zaman aku itu nilai dia seutas tali yang mengikat unta itu, nilai dia harga tu je. Au iqalan, ataupun satu utas yang pengikat unta, ataupun seekor kambing yang kecil, aku tetap memerangi mereka. Jadi memerangi tidak semestinya membunuh. Ada sebahagiannya menterjemahkan membunuh. Maknanya bila orang tak mengucap dua kalimah syahadah, hatta yashhadu an la ilaha illallah, sehingga mereka mengucap dua kalimah syahadah. Makna pertama bukan dengan makna bunuh, tetapi memerangi. Makna yang kedua diterjemahkan oleh ulama memang dengan makna membunuh. Makna memerangi di sini bagi tekanan supaya dia mengucap dua kalimah syahadah. Kalau kita terjemah dengan makna membunuh, tak mengucap membunuh, macam mana dengan ayat Al-Quran, la ikraha fid din, qad tabayyana rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan kepada agama. Quran kata macam tu. Tiba-tiba dalam hadis ni kata pula, tak mengucap bunuh. Seolah-olah macam Islam tu memang agama paksaan. Tak mengucap bunuh, tak mengucap bunuh. Di sini ada dua makna. Lalu pendapat yang kata perang itu dengan makna bunuh, betul juga. Tetapi
peringkat Islam tu sampai ke muncak pendinasan setelah dia ditindas. Saluran-saluran dakwah, jalan-jalan dakwah dah tak ada. Masa tu kita boleh bunuh orang kerana mempertahankan agama. Sebab uzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Diizinkan berperang bagi orang yang diperangi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala atas sesuatu itu maha berkuasa. Dan adapun golongan yang diperangi oleh Rasulullah dan diugut dengan membunuh itu, ada juga berlaku di dalam sejarahnya, iaitu pemimpin-pemimpin negara, raja-raja. Daripada kezaliman mereka, kesesatan mereka, kejahatan mereka lah menyebabkan rakyat seluruhnya jadi sesat. Orang yang macam ni diperangi oleh Rasulullah, bukan rakyat biasa. Jadi ada dua makna. Sebahagian ulama kata perang juga, tetapi bukan orang biasa, tetapi maknanya pembesar. Aslim taslam. Masuk Islam kamu akan selamat. Bila Rasulullah tulis surat kepada raja-raja luar semasa dia merintah Madinah, dia suruh mengucap. Lepas tu dia tulis pula dalam surat itu, dia letak ayat Quran. Ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu asyhadu bi anna muslimun. Dia suruh mengucap. Bila dapat kepala, maknanya ekor ni dapat saja. Rakyat ni dapat saja. Sebab rakyat ni menganggap raja mereka, pemimpin mereka sebagai Tuhan. Lalu Nabi bagi dakwah, bagi amaran kepada pemimpin-pemimpin negara. Kalau kamu masuk Islam, kamu selamat. Dan apabila berlaku peperangan, sebab orang-orang kafir, musuh-musuh Islam, menjadikan hadis ini sebagai bukti. Sebagai bukti, sebagai dalil, sebagai hujah bahawa Islam ini menang dengan kilauan mata pedang. Islam ini menang dengan peperangan, dengan keganasan. Hadut berlaku sehari dua ni pun, dia kata tengok hadis ni. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mengucap dua kalimah syahadah. Sebenarnya tengok hadis sahaja tak boleh, satu hadis sahaja tidak boleh faham bagaimana bentuk dakwah yang disampaikan oleh Nabi. Dia kena tengok semua banyak hadis. Dan kena tengok peristiwa-peristiwa yang berlaku di zaman Nabi SAW. Adakah semua orang tak mengucap Nabi pancung? Tak. Dalam situasi peperangan je. Dan Nabi bagi ugutan ni kepada pembesar-pembesar negara. Sebab dasar yang dibawa oleh Nabi, Islam itu agama rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutuskan engkau wahai Muhammad melainkan nak bawa rahmat. Bila agama rahmat, bukan agama pembunuhan, bukan agama peperangan. Agama yang memberi kebebasan, kelonggaran kepada manusia untuk berfikir. Sama ada dia nak memilih agama Islam dengan kehendak dia, kerelaan di hati dia sendiri, ataupun dia menolak, terpulang. Bahkan ayat-ayat yang selalu kita baca dalam pengajian kita, dalam situasi peperangan, orang kafir itu dia tak nak lawan orang Islam. Qul lil ladzina kafaru ayantahu yughfar lakum ma qad salaf. Katakanlah kepada orang kafir, sekiranya mereka berhenti memerangi Allah, memerangi Islam, dosa mereka yang terdahulu diampun oleh Allah. Tak serang dah dia, cukup setakat tu. Wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah. Bila orang kafir ni cenderung kepada perdamaian, hendaklah kamu terima perdamaian. Kalau mereka nak tipu, serah pada Allah Ta'ala. Kalau mereka tipu, kita kena terima perdamaian mereka. Mereka serah dari, kita jangan bunuh. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim kan, yang kita selalu baca tu, bila orang kafir dalam satu perperangan angkat tangan, selendar. Sebahagian daripada sahabat pancung dia. Dia kata la ilaha illallah. Sahabat pancung juga. Sebab dia mengucap tu, sahabat punya anggapan, dia mengucap tu kerana takut kepada pedang, takut dibunuh, bukan kerana ikhlas nak masuk Islam. Lalu maklumat ini sampai kepada Rasulullah. Orang mengadu kepada Rasulullah, sebahagian sahabat bunuh orang kafir yang mengucap la ilaha illallah. Rasulullah panggil sahabat yang membunuh orang kafir tadi. Dia kata, kenapa kamu bunuh dia? Lalu sahabat kata, innama qalaha ta'awuzan. Dia sebut la ilaha illallah tu kerana takut kepada pedang, bukan dia ikhlas nak masuk Islam. Lalu Nabi tanya dia, asyaqqaqta an qalbihi,
Adakah kamu belah dada dia, kamu tengok hati dia betul tak ikhlas tak ikhlas? Kamu mana tahu dia ikhlas tak ikhlas? Dia mengucap terima je lah. Bukan kerja kita nak bedah hati orang. Orang munafik ke, orang tu kafir kan, kita pegang secara zahir. Inna kunna nahkumu bizawahir wa la nahkumu fis sarair. Kita hukum benda zahir, hak batin surah pada Allah Taala. Tengok di dalam hadis ini dan di ayat-ayat yang kita bacakan tadi, pertamanya nak sebut bahawa agama Islam adalah merupakan agama rahmat. Kemenangan Islam, kejayaan Islam, tersebarnya agama Islam di seluruh pelosok dunia kerana dakwah. Dan tadi peperangan ini berlaku dalam keadaan-keadaan tertentu setelah orang Islam ni tak dapat nak elak diri, nak lari daripada tekanan dan serangan orang kafir, baru Allah Ta'ala bagi keizinan. Dan ayat yang kita bacakan tadi di dalam suratul Hajj adalah ayat yang pertama diturunkan kepada Nabi SAW tentang peperangan. Sebahagian ulama kata ayat ni bila sampai ke Madinah baru Allah Ta'ala turun. Ada yang kata dalam perjalanan menuju ke Madinah turunnya ayat Quran, uzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Diizinkan berperang bagi orang yang diperangi. Jadi umirtu an uqatilan nas ini dua makna sebagaimana yang dihuraikan oleh para ulama sehingga mereka mengucap dua kalimah syahadah. Dan yang keduanya mereka mendirikan sembahyang. Di dalam mazhab Syafi'i, ulama-ulama Syafi'i mengambil hadis ini sebagai dalil kalau orang tak sembahyang boleh bunuh. Dia kena undang-undang hudud. Sebab apa? Sebab umirtu an uqatilan nas. Aku diperintahkan supaya memerangi, diterjemahkan aku diperintahkan membunuh manusia. Sehingga mengucap dua kalimah syahadah dan sehingga mereka mendirikan sembahyang. Jadi Imam Hanafi kata bukan bunuh dengan makna perangi. Perangi tidak semestinya bunuh. Lalu di dalam mazhab Hanafi, orang tinggal sembahyang dia tak kena hudud, dia kena takzir. Sebab ke, dipenjara ke, denda ke, itu tengoklah penilaian pemerintah Islam. Hukuman yang macam mana yang dapat memberi kesan kepada diri dia. Dan menunaikan zakat. Apabila mereka melakukan dia yang demikian itu. Yang melakukan demikian itu apa dia? Mengucap dua kalimah syahadah, sembahyang, menunaikan zakat. Asamu minni dima'ahum. Terpeliharalah mereka itu daripada aku akan darah-darah mereka. Maka orang Islam ini, dia tidak boleh menumpahkan darah orang Islam yang lain. Kerana darah mereka dijamin, dijaga oleh Allah dan Rasul. Sebab itu dalam hadis yang lain kan, Al-Muslim akhul Muslim la yazlimuhu wa la yahqiruhu. Orang Islam itu saudara Islam yang lain. Dia jangan hina dia, jangan caci dia, jangan memperendahkan dia. Kerana bila dia dah mengucap dua kalimah syahadah, dia di bawah jagaan Allah dan Rasul. Di dalam hadis yang lain bahawa harta benda dia, muruah dia, dijaga. Kecuali dengan hak Islam dia kata di sini. Maknanya kita tak boleh tumpahkan darah orang Islam. Bunuh orang Islam tak boleh setelah dia mengucap dua kalimah syahadah. Kecuali dengan hak Islam. Apakah yang dimaksudkan dengan hak Islam? Mereka boleh dibunuh apabila ada kesalahan-kesalahan yang menyebabkan mereka boleh dibunuh. Pemerintah Islam ataupun seorang yang diamanahkan untuk memenggal, memancung orang Islam yang murtad. Maka boleh kerana dengan hak Islam. Ataupun kerana orang Islam ini dia telah membunuh orang. Sebagai hukum qisas, kita boleh membunuh dia. Kalau sekiranya dia mencuri, orang Islam boleh potong tangan dia. Inilah yang dimaksud illa bil haqqil Islam. Melainkan dengan hak Islam, tuntutan Islam, maka dia boleh dibunuh kerana melakukan kesalahan-kesalahan di sudut Islam. Dan dia boleh dipotong tangan. Wa hisabuhum 'ala Allah. Bila mereka melakukan perkara-perkara tadi, terserahlah kedudukan mereka di sisi Allah. Di sinilah yang disebut kita menghukumkan manusia itu secara zahir. Masalah hati dia betul ke dia mengucap dua kalimah syahadah, ikhlas ke tak ikhlas ke? Ataupun dia tipu-tipu dia. Di sembahyang tadi betul ke nak tunjuk dia sebagai orang Islam? Dikeluarkan zakat itu betul ke? Membuktikan dia sebagai orang Islam? Betul tak betul serah kepada Allah. Wa hisabuhum 'ala Allah. Kita hukum perkara yang zahir sahaja. Tentang i'tiqad mereka, keimanan, kepercayaan mereka itu bukan urusan kita.
Kecuali dalam riwayat ini dia kata Imam Muslim tidak menyebut walam yazkur illa bil haqqil Islam. Okey, jam pukul berapa dah? Nak baca soalan ke nak sambung ke Ustaz? Buka soalan. Kalau buka soalan di sini ada beberapa soalan. Boleh tak Ustaz terangkan tentang cara ayam yang diproses sekarang, di mana ia dimasukkan ke dalam air panas berserta dengan perut najis sekali. Sembelih kan dia campur air panas, proses nak buang bulu dia sekali tu, maknanya campur sekali perut dia ada najis sekali. Ada tak hadis dan Quran yang menjelaskan tentang cara ini, betul ataupun salah? Dan hukum kita makan ayam yang diproses dengan cara ini. Dalam Quran hadis tak ada. Cuma huraian ulama-ulama fiqh macam mana kedudukan ayam itu. Kalau sekiranya bila dia bercampur ketika proses itu untuk menghilangkan membuang bulu-bulu yang lekat kepada ayam tadi, kalau dajik dan najis yang bercampur, dia kan diproses sekali perut kan, najis. Kalau sebati dah melekat kepada daging ayam itu, melekat kepada daging ayam, ada pula bau najis, rasa najis, warna najis, itu tak boleh. Tetapi realiti yang berlaku bahawa ayam-ayam itu dibasuh semula. Bila kita balik rumah kita basuh semula kan, hilanglah bau 3 sifat tadi, maka ayam itu menjadi halal. Jadi jawapannya ayam itu halal, boleh makan. Lalu tak lalu, itu cerita lain. Ayatnya hukumnya boleh dimakan. Sembelih yang kedua, pisau tu dah. Pisau tu kan. Soalan yang berkaitan, orang sembelih ayam kan, kalau kita tengok di market ataupun pusat penyembelihan ini, kalau kita sembelih seekor, 2 ekor di rumah tidak timbul isu ni. Tapi yang sembelih banyak-banyak ratus ekor, 1000 ekor ni, biasanya orang sembelih kan kena darah tu dia basuh pula kan? Pisau tu dia basuh untuk sembelih ayam yang berikutnya, yang kedua, ketiga. Sebenarnya dalam fiqh tidak timbul isu benda yang kita sembelih itu najis. Tak timbul isu pisau itu mesti bersih daripada najis. Tak timbul isu. Tak tahu ambil dalil mana, Quran ke hadis ke. Orang kata tak boleh sebab pisau tu kena najis. Kalau pisau kena najis tak boleh sembelih ayam, maka ayam pertama dah tak sah. Bila tarik tu dia dah ada darah, dia kena tarik, buang pisau tu, ambil pisau lain, tarik pisau lain, sampai kiamat pun tak sah sembelih tu. Ayam pertama pun dah tak sah sembelih. Bila ditarik kena sikit darah tu lekat pada pisau tu kena buang, ambil pisau yang kedua, pisau yang ketiga, pisau yang keempat. Tak ada dalil. Dia ambil orang ambil di mana tak tahu, orang kata tak boleh ni. Sebab tu kita tengok dia basuh dulu. Dia sembelih ayam pertama, pisau tu dia basuh. Ataupun dia kadang-kadang bukan basuh pun, dia rendam dalam satu bekas air. Kalau dia basuh pun najis juga sebenarnya. Sebab air tu sedikit sampai jadi merah air tu, kesan daripada darah ayam. Lepas tu dia sembelih yang kedua pun bersih dah pisau tu, tapi dia direndam dengan air najis. Sebenarnya bukan isu tu. Sembelih-sembelih yang diajar dalam Quran ni mudah je. Illa mazakkaitum. Allah Ta'ala ceritakan wal munkhaniqatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala as-sab'u illa mazakkaitum. Binatang yang tercekik, yang jatuh, yang tertanduk, dan binatang yang dimakan, diterkam oleh binatang buas tak boleh makan. Illa mazakkaitum, kecuali binatang itu kamu sembelih. Quran tak perincikan sembelih-sembelih macam mana. Orang faham sembelih tu, orang yang biasa menyembelih dia tahu sembelih tu macam mana. Kalau tak faham lagi, lalu
hadis-hadis Nabi yang menceritakan masalah sembelih ini. Ada seorang hamba perempuan, hamba kepada Ka'ab bin Malik. Dia jaga kambing Ka'ab ni di lereng-lereng bukit Madinah. Satu ketika jatuh kambing tu. Jatuh tu nak mati. Jadi dia tak reti nak buat apa hamba Ka'ab ni. Dalam riwayat menyebut fankasarat al-hajara fazabahat biha. Lalu dia pecahkan batu, dia sembelih dengan batu. Orang tak berani makan. Pertamanya alat sembelih tu sembelih dengan batu. Yang keduanya seorang perempuan. Yang ketiganya belum tentu dapat putus urat nafas dan urat saluran makanan. Sebab sembelih dengan batu bukan dengan pisau. Lalu orang tanya Nabi SAW, boleh makan tak boleh makan? Lalu Nabi kata, ma anharad dam wa zikra smullahi alaihi fakul. Sesuatu yang dapat mengalirkan darah, darah mengalir, dan disebut nama Allah, makan olehmu, Nabi kata. Makan. Jadi di situlah ulama kata sembelih dengan batu boleh. Dah tidak timbul isu dalam Quran hadis ni nak kena urat, putus keseluruhan urat mari dan halqum. Urat itu nak kena putus terus ke? Ataupun padan dia dilukakan. Jadi kalau kita baca di dalam Syarhul Mumti' Dr. Saleh Husaimin, kalau tuan-tuan baca di dalam kitab Al-Halal wa Haram oleh Dr. Yusuf Qardawi, padan dia kena je, kena urat dia tu luka, tak semestinya putus terus. Dalam mazhab Syafi'i, sebagaimana yang disebut di dalam kitab Hawil Kabir yang dikarang oleh Imam Mawardi, ada dua pendapat. Pendapat pertama, kalau tak putus terus tak boleh makan. Pendapat yang kedua boleh makan. Itu cerita dalam mazhab. Di sudut Quran hadisnya itulah caranya boleh. Tak cerita pun pisau tu jangan kena najis. Tak ada dia cerita. Asalkan dia dapat alat pemotong itu, dia dapat mengena saluran. Putus keseluruhan lebih baik. Kalau tak putus pun tak apa, boleh makan dah. Cuma sebab tu tadi ada sembang ustaz tadi, Islam tu mudah sebenarnya kalau tengok Quran hadis. Yang menyusahkannya orang, ataupun kita sendiri yang buat susah tu. Kalau tengok Quran hadis ini, ad-dinu yusrun yassiru wa la tu'asiru, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Quran dan hadis menceritakan agama Islam tu cukup senang, cukup mudah. Sampai kat orang kita jadi payah. Dipersulitkan agama Islam sehingga tak nampak keindahan, tak nampak kecantikan, tak nampak kehebatan agama Islam, dipersusahkan oleh manusia sendiri. Jadi nak senang, kembali kepada Quran hadis. Okey, soalan yang seterusnya. Pendapat terangkat tak terangkat ni? Telur dibasuh. Tu ada soalan lain sikit tu. Tak apa, ada kaitan juga. Ada tulis kan orang buat martabak kan, martabak telur basuh. Dia ayat tak habis, orang dua boleh faham. Orang akan faham dua. Telur siapa yang basuh? Tu cerita tu terang, telur ayam yang dibasuh kan. Martabak telur ayam yang dibasuh, senang orang faham. Dia ayat tergantung macam tu tak sesuai lah. Basuh lebih baik lah. Basuh lebih baik. Cuma Ustaz terlupa dah soalan tadi. Terangkat pisau tu pendapat ya. Quran hadis tak ada cerita. Itu Quran kata illa ma zakaitum, hak Nabi kata macam tadi, ma an haraddam wa zikra rasulullahi alaihi fakun. Ada terangkat ni mungkinlah di sana ada pendapat, tetapi dia bukan Quran hadis dan boleh terima boleh tak terima. Saya pergi Peshawar dulu. Ini cerita betul Ustaz. Tadi kamu sembang juga bab Peshawar. Ada benda yang saya cerita tu, benda tu tak berlaku di Peshawar, berlaku tempat lain. Yang ni memang berlaku di Peshawar. Saya tahun pertama sampai di Peshawar, ada ustaz saya nama Omar Farouk daripada Palestin. Dia sembelih lembu, pisau-pisau kiri bawang tu. Sembelih terangkat pisau dia lari. Lembu tu berkelumpur, mesti raya korban. Sembelih banyak ekor. Lembu tu berkelumpur dia lari. Lepas tu dia orang tangkap balik, sembelih balik. 4-5 kali terangkat pisau. Pelajar apa semua tak heran makan lah. Takkan tak sah, dia pun ustaz tok guru juga. Sebenarnya tak ada isu.
pisau terangkat ni. Pendapat tu mungkin ada. Tak nafikan. Okey, ada soalan lain? Berkahwin kepada ahli kitab sampai sekarang, sebab ayat itu tidak dimansuhkan di dalam surah Al-Maidah, tidak dimansuhkan. Cuma dalam mazhab Syafi'i ada dua pendapat. Ahli kitab yang dibolehkan harus berkahwin dengan dia itu mana ahli kitab yang memegang kitab asal, kitab yang tidak berlaku perubahan. Kalau dalam Quran, dalam hadis, fatwa-fatwa ulama seperti Dr. Yusuf Qardawi di dalam fiqh semasa dia menyebut sampai sekarang boleh kahwin. Itu yang pendapat yang pertama. Tapi ahli kitab tu mesti dia perempuan, dia bukan lelaki. Kalau dia lelaki, orang Islam perempuan tak boleh, dia akan bawa kepada agama. Dia bawa kepada agama dia. Ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi izni. Itu surah Al-Baqarah. Jadi maknanya yang lelaki sahaja boleh berkahwin dengan ahli kitab perempuan. Adapun orang perempuan Islam tak boleh kahwin dengan orang lelaki ahli kitab. Orang lelaki yang ahli kitab tak boleh, dia akan bawa orang Islam ni kepada agama dia. Cuma saya sebut tadi, dalam mazhab Syafi'i ada dua pendapat. Bagi golongan yang ahli kitab yang tak mengubah, dia pegang kepada kitab asal, yang tu boleh kahwin. Kalau yang berpegang kitab yang telah diubah suai, tak boleh kahwin. Macam zaman sekarang ni, maknanya ulama-ulama Syafi'i kata tak boleh, sebab kitab tu telah berubah. Okey. Bila sebut berubah tak berubah, berlaku perubahan tu bila? Adakah zaman sekarang? Zaman bila berlaku perubahan Taurat Injil ni? Kita kena baca sejarah dan baca Quran. Quran kata berlaku perubahan itu masa zaman Nabi Musa lagi. Wa qulu hattatun naghfir lakum khotayakum wa sanazidul muhsinin. Wa sanazidul muhsinin. Katakanlah olehmu wahai Bani Israel, wa qulu hattatun, minta ampunlah oleh kamu terhadap dosa-dosa kamu, naghfir lakum dzunubakum wa naghfir lakum khotayakum, kami akan hapuskan dosa-dosa kamu. Yahudi dia tukar hittatun, ha ta ta marbutah. Dia tukar ha nun ta marbutah, dia letak titik, dia tambah satu nun. Hintah dengan makna gandum. Mintalah gandum, maknanya minta makan. Kalau kata minta ampun, maknanya demon ni berdosa. Kalau minta makan bukan berdosa, gandum bukan berdosa. Kalau hittah maka berdosa. Situ dah tukar lah. Sebelum kedatangan, sebelum kelahiran Nabi, Taurat Injil dah berubah. Sebab Taurat Injil ni dia tak dijamin supaya tidak berlaku perubahan. Maknanya orang kena jaga Taurat Injil ni. Tetapi Quran Allah Ta'ala sendiri yang jaga. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami menurunkan Quran, kamilah bertanggungjawab jaga sampai kiamat. Zaman Nabi lagi banyak perubahan. Afatatma'una ay yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah summa yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Banyak berubah zaman Nabi. Zaman Nabi pula disebut ya ahlal kitab lima takfuruna bi ayatillah. Wahai ahli kitab, kenapa kamu kufur dengan ayat Allah? Nabi pun dah tahu demo ni dah tukar. Nabi pun dah tahu Yahudi dan Nasrani ni memang dia putar, dia tukar, dia seleweng, dia pesongkan. Dah banyak. Zaman sekarang lagi banyak. Jadi ayat yang mengatakan boleh halal berkahwin dengan ahli kitab itu di zaman Nabi. Sedangkan zaman itu dah berlaku banyak perubahan, bukan zaman sekarang. Orang kata dia bila lepas zaman Rasulullah ni dia berubah. Tak. Berlaku perubahan tu zaman Nabi Musa, Nabi Isa lagi. Waktu Nabi Musa, Nabi Isa wafat lagi berubah sampai zaman Nabi Muhammad, sampai zaman kita sekarang. Boleh kahwin juga. Tetapi kalau berkahwin dengan orang sesama orang Islam pun timbul masalah, berlaku kes penceraian ribu. Sama-sama orang Islam, sama-sama mengaku ahli sunnah wal jamaah, pun timbul masalah. Ni berkahwin dengan orang Yahudi, Nasrani, lagi masalah. Cuma dari sudut hukum boleh. Soalan yang seterusnya,
Yang abang ni tanya tadi berhubung dengan sesat tadi kan. Kita baca ayat-ayat yang berkaitan dengan sesat. Sesat-sesat ni maknanya orang yang kafir berlaku kepada orang kafir. Kalau sahabat dulu maknanya sebelum masuk Islam. Sesatlah dipanggil kan. Macam mana Nabi pun ada ayat Quran cerita Nabi sesat. Wa wajadaka dhallan fahada. Surah apa tu? Surah Duha. Kalau terjemah di sudut makna zahir, secara lafzi, wa wajadaka dhallan. Kami mendapati akan engkau. Telah mendapati akan engkau sesat. Fahada, maka engkau telah diberi petunjuk. Engkau telah mendapat petunjuk. Oi, bolehkah kita kata Nabi sesat? Sesat-sesat ni berat, maknanya daripada kafir kepada Islam. Daripada orang yang tak dapat petunjuk hidayah, tiba-tiba dia dapat. Sebelum dapat petunjuk tu dia panggil sesat. Sesat yang dimaksudkan di sini, dhal bukan makna sesat. Sebab itu di dalam Darsul Tirmizi yang dikarang oleh Mufti Taqi Osmani, Mufti Azam Pakistan sekarang ni, dalam buku dia Darsul Tirmizi dia sebut Huzur sallallahu alaihi wasallam ko biku syariat bi khabar naihe. Dia kata Hudur sallallahu alaihi wasallam syariat ana sefehle biku bil khabar nahi. Dia kata Rasulullah sebelum diturunkan wahyu, dia tidak ada apa-apa maklumat berkaitan dengan syariat Islam. Itulah yang dimaksudkan sesat. Sebelum turun wahyu tak erti apa. Lalu bila turun wahyu, fahada, dia dapat petunjuk. Jangan terjemah sesat. Sebab tu Quran ni kena mengaji tafsir. Kalau belajar bahasa Arab saja, terjemah Quran jadi tunggal langgang habis. Terjemah pada orang, Nabi ni pernah sesat orang kata. Bukan. Tak sampai syariat kepada dia. Itulah yang dimaksudkan dhal di dalam ayat ini. Okey, ada soalan lain? Bukan? Tu khilaf. Tu biar mufti jawab. Sebab Malaysia ni dia dah mufti, dia milih fatwa kan. Tu bidang kuasa yang melibatkan undang-undang, melibatkan fatwa, itu serah pada orang yang bertanggungjawab lah. Kita jawab yang tak kita jawab yang tak terlibat dengan undang-undang, yang tak terlibat dengan fatwa, tu kita jawab. Okey, ada soalan lain? Soalan ni kita jawab mungkin 2-3 kali lah, tapi tak apa. Mungkin sahabat tanya ni tak dengar lagi. Daging akikah korban boleh tak bagi pada orang kafir? Masalah ni pun masalah khilaf. Pernah ada pendapat yang kata di dalam kitab Matal al-Badrain yang Daud Fatani tulis tu, dan di dalam kitab Sabil al-Muhtadi tak boleh bagi. Dalam kitab-kitab biasa tak boleh bagi orang bukan Islam makan daging korban dan juga daging akikah sebab dia dianggap ibadat. Tetapi dalam kitab Majmu' Imam Nawawi kata walam ara li ashabina kalaman fihi. Lalu dia kata apa? Kami tak nampaklah sahabat-sahabat kami, ulama-ulama kami kata boleh. Wa muqtadal mazhabi annahu yajuzu i'ta'uhu min sadaqati tatawu dunal wajibah. Imam Nawawi kata pendirian mazhab, iaitu pendirian mazhab Syafi'i boleh kalau sekiranya korban sunat dan akikah sunat, iaitu korban dan akikah yang tidak melibatkan nazar. Hak tu pendapat kuat dalam mazhab Syafi'i kata boleh. Mungkin orang ada duduk di taman ke kampung kan? Biasanya berlaku di taman ni, yang jiran ni orang yang bukan Islam kan? Ada dua pendapat lah. Pendapat pertama kata tak boleh, pendapat yang kedua kata boleh. Pendapat kedua itu merupakan pendirian mazhab Syafi'i. Okey, ada soalan lain?
dia sebenarnya bukan isu ulang. Ini yang terakhir. Dia bukan isu ulang tu. Sebab witir ni dia sebanyak-banyaknya 11 rakaat. Walaupun orang dah buat witir, dia tidur, lepas tu dia boleh sambung balik sampai habis lah. Dia tak perlu ulang balik. Orang kata nak kena tutup balik, buka balik. Itu bukan pintu. Boleh buka tutup ni. Ini cerita orang kita je faham macam tu. Bila dah sembahyang witir kan, ij'alu awakhira salatikum witra. Jadikan sembahyang malam yang terakhir, kamu jadikan sembahyang witir itu sembahyang yang terakhir pada waktu malam kan. Ij'alu awakhira salatikum. Jadikan sembahyang witir ni sembahyang yang akhir sekali. Lalu diterjemahkan akhir ni sembahyang penutup. Bila tutup tu nak buat balik kena buka balik. Tak, dia terus sambung lah sampai habis, sampai 11 kalau dia nak buat 11. Dan soalan tadi dia sebut boleh tak buat sebelum tidur? Dia sebelum tidur boleh, selepas tidur pun boleh. Nabi SAW satu ketika dia sembahyang sunat witir sebelum tidur. Dia tidur dulu sebelum sembahyang. Lalu Aisyah kata, ya Rasulullah, atutira qabla an tanamu atanamu qabla an tutira. Adakah kamu tidur dulu sebelum sembahyang witir? Nabi kata, inna anaya tanamani wala yanamu qalbi. Mataku saja tidur, hatiku tak tidur. Jadi dalam hadis Rasulullah pernah buat sebelum dan selepas. Daripada kalangan sahabat pun ada yang buat sebelum tidur. Kok takut tak terjaga di tengah malam. Ada sahabat yang ada kekuatan, dia bangun tengah malam, dia tidur dulu. Ada sebahagian sahabatnya dia buat dulu baru tidur. Maknanya dua-dua keadaan ini boleh dilakukan. Wallahu alam, aqulu qali hadza wastaghfirullahal azim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.